upuk-upuk yang tinggi tu bolehlah kita pergi tangkap belalang. Orang Pasir Mas pun mari, orang Kota Baru mari. Orang suka makan lah. Amai ada lah peminat dia nya, ramai lah. Sekolah ni yang paling cantik pada bot lalang. Paling cantik. Mana-mana pun orang mari tengok ikat ibu tangan. Cantik sebab ada warna, sobek, burung, binatang banyak. Itu yang payah nak cari. Lepas tu kita sial lah macam ni lah. Buang barang tu dari dia tu. Macam sayap, macam kepala, macam najis dia tu. Musim belalang memang kita pergi kutik lah maknanya kita buat masuk. Amai ada lah peminat dia nya, ramai lah. Peminat dia tu nak makan. Pasar Keramat Tok Janggut, Pasir Putih, Kelantan. Uniknya, pasar ini ada menjual belalang untuk dimakan. Antara peniaga yang menjualnya adalah Bidah Abdullah, 67 tahun. Bidah telah berniaga di sini selama 4 dekad. Harga sekilogram belalangnya adalah RM60. Masyarakat Kelantan, terutama orang lama, amat gemar memakan belalang. Jenis belalang yang biasa dimasak dan dimakan adalah jenis belalang kunyit dan belalang beras. Antara menu belalang yang digemari adalah kerutuk belalang, goreng berempah dan goreng biasa. Walaupun majoriti generasi muda tidak mengenali juadah belalang ini, namun ada juga anak muda yang menyukainya. Ekor yang telah didedahkan sejak kecil oleh keluarga mereka. Kampung Kemudu Bongkok, Pasir Putih, Kelantan. Kru kami telah menziarahi lokasi ini setelah selesai musim menuai padi pada bulan Disember lalu. Zakaria muda dan rakannya antara penduduk kampung yang mahir menangkap belalang. Zakaria atau lebih ramah dipanggil Pok Iyah ini menangkap belalang dan menjualnya kepada penduduk tempatan. Ia adalah pendapatan sambilannya. Pagi ini, dia dan rakannya sibuk membuat persiapan untuk turun ke bendang berdekatan bagi menangkap belalang. Kelengkapan yang digunakan untuk menangkap belalang adalah sauk. Ia diperbuat daripada sebatang kayu dan kain sarung. Walaupun kelengkapannya kelihatan mudah, namun ia memerlukan kemahiran mengendalikannya supaya dapat menyauk banyak belalang. Usai memeriksa sauk menangkap belalang, Pok Yah dan rakannya segera menunggang motosikal ke bendang yang ingin dituju. Sekiranya mereka berlengah, kerja-kerja menyauk belalang akan menjadi sukar. Ini kerana waktu yang sesuai menyauk belalang adalah pada waktu pagi dan malam. Biasanya, bendang yang mereka kerap menangkap belalang adalah milik penduduk kampung yang dikenali dan tidak menjadi masalah kepada mereka untuk bila-bila masa mencari belalang. Namun belalang tidak sentiasa ada.
Ia banyak didapati tatkala bendang dibiarkan sementara selepas musim menuai padi sebelum ditanam semula, di mana ia dipenuhi lalang seketika. Musim lepas orang mesin padi. Sawah ni mesin padi bolehlah ada apa? Upuk-upuk yang tinggi tu bolehlah kita pergi tangkap belalai. Selepas 10 minit perjalanan, Pok Yah dan rakannya tiba di destinasi. Tumpuan mereka ialah di kawasan yang dipenuhi lalang, terletak bersebelahan dengan sawah padi yang baru saja dituai. Kerja-kerja menyauk belalang dilakukan dengan menghayun sauk ke kiri dan kanan di kawasan yang dipenuhi lalang. Kelihatan belalang berterbangan ke sana sini apabila terkena sauk. Kemahiran menyauk belalang ini dipelajari Pok Yah daripada keluarganya sejak umur 10 tahun. Tangkap belalai ni sayanya dari orang tua saya je. Dari orang tua saya, mungkin saya ikut dari dia kecil lagi. Menurut Pok Yah, belalang mempunyai keistimewaannya tersendiri. Belalai ni kelebihan dia, kalau kita ni masuk litah dalam perut, makan belalai, dia sudah keluar lah. Litah tu. Walaupun kerja menyauk belalang ini kelihatan mudah, namun tidak ramai yang ingin melakukannya. Oh, Pok Yah selalu macam ni. Berapa lama boleh dapat dekat 2 kilo? Kalau tengok masa lah. Kalau dapat banyak lah. Pok Yah boleh ajar saya cara tangkap belalang? Boleh. Ni panggil apa? Sauk. Sauk. Macam ni? Mari kita tengok hasil tangkapan saya. Ini hasil tangkapan saya dalam masa 2 minit. Nampak? Cara dia belajar dia tak adalah susah sangat. Cuma perlu menempuh kawasan sawah lah. Walaupun hampir 3 dekad Pok Yah terlibat dalam pencarian belalang, namun dia tidak pernah jemu kerana hasilnya agak lumayan. Kalau macam saya ni 31 kilo pun ada. 40 pun ada. Selepas sejam menyauk belalang, Pok Yah berjaya memperolehi hampir setengah kilogram belalang. Namun, tidak kesemuanya boleh dimakan. Ia perlu dipilih. Pok Yah ni ada banyak jenis kan? Ya. Yang dapat hari ni ada jenis apa? Berapa ekor yang dapat yang tak boleh makan, Pok? Tengoklah belalang apa tak boleh makan ni. Belalang ni tak boleh makan sebab dia ni orang tua panggil belalang ni plesi. Yang ni belalang kunyit orang panggil. Lalu orang buat masak apa? Masuk kering kepala sate. Ni. Goreng lah. Goreng lah. Ini tak boleh makan. Ini belalang gacung. Ni belalang beras. Lalu Pok Yah tangkap yang mana? Yang ni lah. Yang ni pun sama dengan buat macam yang besar ni lah. Terdapat tanggapan bahawa belalang mendatangkan ancaman kepada sawah padi. Namun hasil tinjauan kru Majalah 3 bersama penduduk tempatan mendapati bahawa ia bukanlah musuh utama. Kat sini belalang ni memang ada lah tapi tak banyak. Tapi tidak bermasalah dengan musuh padi. Masa kecil-kecil belalang ni padi kecil lah. Dia ada juga makan.
tapi tak banyak. Tidak bermasalah dengan padi. Musuh utama dia tikus atau gondang emas. Itu aja. Tak orang Pasir Mas pun mari, orang Kota Baru mari. Orang suka makan lah. Ambil ada lah peminat dia nya ramai lah. Waktu sesuai takak belalai ni, waktu malam lah mudah. Sebab dia tidak liar. Orang Kelantan panggil tidak liar. Kerana dia hujan, dia basuh, kita boleh takak dia tidak lari. Pasar Keramat Tok Janggut, Pasir Putih, Kelantan. Terdapat banyak barangan tempatan yang tidak dijual di tempat lain boleh diperolehi di sini. Pasar ini lokasi buruan para penggemar makanan belalang kerana ia antara pasar yang ada menjual serangga tersebut. Satu-satunya peniaga yang menjualnya adalah Pidah Abdullah. Ada budak-budak kampung buat mari. Mari sini. Lepas tu saya pun beli sama dia. Lepas tu saya pun jual lah. Orang Pasir Mas pun mari, orang Kota Baru mari. Orang itu bagi bacok mari beli. Orang macam pun mari beli. Orang suka makan lah. Sebab tu yang makcik suka jual. Ambil ada lah peminat dia nya ramai lah. Peminat dia tu nak makan. Menurut Bidah, jualan belalang pada kali ini tidak memberangsangkan dan saiznya juga kecil. Ini kerana musim belalang kali ini tidak menjadi. Ekoran kesukaran mendapat belalang, ada pelanggan tetap akan membeli makanan eksotik ini untuk dibuat simpanan. Mati ni kalau bahasa kita lalai peti beku lah, pak kerah lah. Dia lah 2 bulan, tak apa, sebulan, tak apa, boleh tahan lah, tak apa. Antara pelanggan Bidah adalah Muhammad Nawi Husin. Walaupun dia tahu cara menangkap belalang, tetapi dia lebih suka membeli di pasar ini apabila teringin memakannya. Jam 9 malam, Kampung Kemudu Bongkok, Pasir Putih, Kelantan. Zakaria Muda dan rakannya, Mat Gani Abdul Samad, sekali lagi turun ke sawah mencari belalang dengan bertemankan lampu suluh. Mereka sentiasa berhati-hati ketika berada di kawasan bendang. Ini kerana bahaya seperti ular sentiasa menanti. Kali ini Pok Yah tidak menggunakan sauk. Sebaliknya, menangkapnya menggunakan tangan. Waktu sesuai takak belalai ni, waktu malam lah mudah. Sebab dia tidak liar. Orang Kelantan panggil tidak liar. Kerana dia hujan, dia basuh, kita boleh takak dia tidak lari. Takak belalai ni. Menurut Pok Yah, hasil tangkapannya pada waktu malam lebih banyak. Dalam kalau satu malam tu saya takak, bolehlah 2 kilo, 3 kilo boleh. Biasanya Pok Yah sudah mempunyai pelanggan yang menantinya menghantar belalang. Mereka adalah penduduk tempatan. Okey. Halimah Dolah, 62 tahun, antara orang lama Kampung Kemudu Bongkok yang amat menggemari makanan eksotik ini. Biasanya selepas membeli belalang daripada Pok Yah, dia dan keluarganya akan berkumpul dan memulakan kerja-kerja membersihkan belalang sebelum dimasak. Begini ya. Mula-mula belalai air mendidih, air panas kan. Kita suruh dia mati dulu. Dia mati, goreng garis sekejap. Suruh dia jadi masuk merah kan. Tu. Macam itulah. Macam itu jadi mudah-mudah kita buat sayap dia, mudah najis dia tu kan. Lepas tu kita sial lah macam ni lah. Cara ni. Terdapat beberapa cara untuk memasak belalang. Tetapi untuk hari ini, Halimah akan memasaknya dengan santan. Bagi masakan bersantan ini, masyarakat Kelantan menggelarnya sebagai masak kering kepala santan. Hidangan tradisi ini pastinya dinantikan setiap 2 kali setahun tatkala tiba pada musim menuai padi.
Mungkin agak pelik bagi masyarakat luar, namun ia antara keunikan yang ada di negeri Kelantan, terutama di kalangan penggemarnya. Biasa masuk dia tu masuk macam tadi kan. Macam taruh santan dah tu. Bawang, balado, bahalio. Pada halio sikit apa ni lado mesin sikit kan. Giling-giling tu lah. Goreng-goreng. Santan, taruh santan. Santan tu separuh nak paruh mendidih kan. Bubuh rempuh dia. Rempuh dia separuh lagi nak kering. Taruh dia. Menurut Halimah, belalang masak santan ini boleh dimakan dengan nasi, pulut dan juga roti. Menariknya, ketika kami diberi peluang menikmati juadah belalang ini, kami mendapati bukan saja orang lama suka memakannya, kanak-kanak dan orang muda juga tidak melepaskan peluang menjamunya. Bagi kami yang pertama kali menikmati menu belalang ini, rasanya seperti memakan ikan bilis. Menyauk belalang punca pendapatan. Juadah belalang, kegemaran masyarakat Kelantan. Ia mencerminkan negara kita kaya dengan keunikan. Mungkin ini antara juadah tradisi yang harus diberi perhatian dan dikongsi kepada generasi masa hadapan. Ni yang buka kolek ni semua dia cantik. Kerja tempat dia tu luah. Nampak muka pacing apa. Jadi boleh pergi mari tu mudah senang hati. Kerja 3 orang pun boleh, seorang pun boleh. Keunikan seni warisan perahu kolek. Pengangkutan utama untuk mencari rezeki di tengah samudera. Gunaan ni besar, comel, luah. Dia guna orang ramah lah, kerja orang ramah baru jadi. Mempunyai populasi seramai 10,000 orang, 80% penduduk kampung Pantai Sabak Pengkalan Cepa Kelantan ini adalah nelayan. Namun tidak ramai yang mempunyai kepakaran mengukir dan melukis perahu kolek. Berusia 56 tahun, Zulkarnan Hashim atau senang disapa Pak Nan adalah salah seorang nelayan yang mempunyai kepakaran ini. Jadi ni yang buka kolek ni semua dia cantik. Satu lah. Kerja tempat dia tu luah. Dia luah. Nampak muka pacing apa. Jadi boleh pergi mari tu mudah senang hati. Kerja 3 orang pun boleh, seorang pun boleh. Semua hiasan seperti kepala, bangau, caping dan janggut antara bahagian pada perahu kolek yang dikatakan simbolik sebagai penjaga perahu.
Oleh kerana hanya Pak Nan yang menguasai kepakaran mengukir aksesori pada perahu kolek, dia sering menjadi sumber rujukan nelayan di sini mengenai perihal penyelenggaraan perahu mereka. Bermula dari rasa cinta terhadap seni warisan perahu kolek, Pak Nan melibatkan diri dengan bidang ini sejak berusia 19 tahun lagi. Kini membantu golongan nelayan dalam penyelenggaraan perahu menjadi pekerjaan sampingan Pak Nan jika tidak turun ke laut. Kolek ni yang paling cantik pada bot lain. Paling cantik sekali. Walau mana-mana pun orang mari tengok ikat ibu tangan. Cantik sebab ada warna. Nah, warna kala ni sobek, burung, binatang banyak. Itu yang payah nak cari. Pak orang kita orang laut ni bila bot kita comel lah. Jadi tak puas di laut. Tak puas tengok. Kayu cengal pasir dan cengal batu digunakan untuk pembuatan perahu dan aksesorinya. Kedua-duanya tahan lebih lama di dalam air masin berbanding jenis kayu yang lain. Atas permintaan pelanggan, Pak Nan mengukir janggut perahu baru mengikut bentuk asalnya. Ya, perahu kolek ni asal dulu orang tua kata dia golek. Bila dia golek saat ni tu, tak ada benda lain. Je nama golek. Sebuah perahu ni kalau dengan buat semua dengan sobek tu dalam 9 bulan. Nyolek saja dalam 3 minggu lah. Yang cantik tu. Kebanyakan nelayan di sini menggunakan perahu kolek sebagai pengangkutan harian dan mencari rezeki. Selesai mengukir bentuk janggut perahu pada kayu yang baharu, peralatan elektronik seperti gerudi digunakan bagi mempercepatkan proses menebuk dan memotong kayu. Pak Nan menitik beratkan ketelitian dalam proses memotong mengikut ukiran yang telah dibuat. Memandangkan kayu cengal sukar diperolehi, kesilapan yang dilakukan boleh merugikannya. Usai memotong kayu dan mendapatkan bentuk yang diingini, Pak Nan akan mengetam kayu untuk mendapatkan permukaan yang licin. Ia akan memudahkan proses mewarna atau menyolek. Lazimnya Pak Nan akan memeriksa hasil terakhir beberapa kali sebelum disobek. Bila mula buat perahu kolek ni, ayah saya tu dia torok buat kerja. Itulah dia suruh Pak Nan ni buat ganti dia. Tu sepas sekarang ni tu laut lagi. Buat tak ada buk, buat buk. Kolek. Kalau ada budak-budak ke anak belajar pun boleh ajar. Tapi banyak sekarang budak lah ni tak ada. Kalau tak ada Pak Nan juga, seperia lagi. Sebelum proses mewarna, Pak Nan akan memastikan pelanggannya berpuas hati dengan saiz terakhir ukiran janggut dengan memasangnya pada bahagian dagu perahu. Seawal jam 3 pagi, Mustafa Merah akan turun ke laut menggunakan perahu kolek. Hasil laut merupakan sumber pencarian utama Mustafa atau lebih dikenali sebagai Pak Pa. Sudah menjadi adat, perahu yang digunakan untuk mencari rezeki akan dicuci menggunakan air laut. Setiap rezeki anugerah Tuhan. Meskipun ombak membadai, biarpun keadaan perahu terumbang-ambing, nelayan berusia 73 tahun ini tetap melaksanakan kewajipannya kepada Ilahi. Kolek membawa rezeki. Walaupun hasil tangkapan laut tidak banyak seperti biasa, mereka tetap bersyukur. Lembah lautan ini menjadi saksi penat lelah nelayan demi mencari rezeki. Mereka tahu ada yang menanti. Lantaran putus asa tidak pernah wujud dalam kamus kehidupan ini.
Sebagaimana kebiasaan, Pak Nan dibantu oleh Muhammad Faizal Rashid bagi proses menyobek dan menyolek aksesori perahu kulit. Sebelumnya, warna latar akan diaplikasikan pada janggut perahu. Dan lazimnya, warna akan dipilih sendiri oleh Faizal mengikut kesesuaian badan perahu kulit. Saya bermula lukisan ini daripada umur saya 13 tahun. Mula tu saya buat batik lah. Lukisan batik, corak batik negeri Kelantan kan. Jadi saya pun cuba untuk buat di perahu lah, koleksi. Macam perahu ni dengan batik lebih kurang je. Cuma perahu ni diguna kecak terus. Batik ni dia punya lilin. Itu berbezanya. Seterusnya, janggut perahu diikat pada pokok selama 1 jam bagi proses pengeringan. Cat minyak berwarna putih akan digunakan ketika proses sobek atau melukis corak pada aksesori. Kalau menyobek ni orang panggil buat lataran tanah dulu. Buat lataran tanah untuk buat corak bunga. Corak bunga kita guna dengan cat warna putih. Pasal cat warna putih kalau kita ada kesalahan dalam segi bunga tu, pasal kita tengok bunga tu tak kena kekeras ke daripada corak tu, kita boleh sapu balik. Lepas pada tu barulah kita baru masuk warna color. Memandangkan bahan di dalam cat akan melambatkan proses pengudaran akibat cahaya matahari dan air laut yang masin, cat minyak digunakan pada badan perahu kolek dan aksesorinya. Terkenal dengan hasil tangkapan laut yang segar dan dijual pada harga yang berpatutan, pasar nelayan Pulau Gajah ini menjadi tumpuan penduduk sekitar. Sudah menjadi rutin bagi isteri berusia 71 tahun ini menanti suaminya, Pak Pa, pulang dari laut. Dan sekitar jam 1 tengah hari, para nelayan akan tiba membawa hasil tangkapan. Wajib sekarang ni pakai dulu mula 50 tahun lah kita pakai. Boleh we harta kanak lagi pakai. Dia anak tu boleh we kanak dia pula. Pasal kayu cengar bawah, okay? My wife has found this place because they have beautiful boats, beautiful painting. I'm also a graphic designer, so I love graphic design, and this is handmade, and yeah, it's very special. Gunaan ni besar, comel, luah. Dia guna orang ramah lah, kerja orang ramah baru jadi. Peluang mula buat perahu kolek ni, ayah saya tu dia torok buat kerja. Itulah dia suruh Pok Nai ni buat ganti dia. Tu sepas sekarang ni tu laut lagi. Bawa tak ada buk, bawa buk. Kolek. Jam 1 petang, Zainab Daud lazimnya menanti kepulangan suaminya di pasar nelayan Pulau Gajah, Pantai Sabak. Pak Pa akan pulang membawa hasil tangkapan untuk dijual. Berbeza dengan Zainab, orang ramai menanti kehadiran perahu nelayan bagi membeli hasil laut yang segar dari nelayan di sini. Dek kerana pasang surut air laut yang tidak menentu, kuantiti hasil tangkapan akan berbeza setiap hari. Ia menyukarkan nelayan untuk bergantung sepenuhnya pada hasil laut sebagai punca rezeki. Ikan akan diasingkan mengikut kategori dan jenisnya. Pak Pa beruntung mempunyai isteri yang sering membantunya dalam urus niaga di pasar.
Di sebelah petang, Pak Pa dan rakan-rakan nelayan mengisi masa rehat di atas perahu kolek sambil menjahit jala untuk persiapan memukat pada keesokan hari. Guna air ni besar, comel, luah. Boleh guna air ramah lah, kerja air ramah baru jadi. Masa hujan, nak pakai lewa. Kalau tak pakai lewa, mesti belah sebelah. Selai mek, dia saya tidur. Ni gelik mari kau buat payung putih. Jaga dia. Sepanuklah kamu sebelah 12 kan. Lebih 3 pun apa? Bekir bang apa tu ni. Pak Pa percaya perahu kolek ibarat seorang wanita yang perlu sentiasa dijaga keindahan aksesori dan lukisannya. Dan sudah menjadi kebiasaan, Pak Nan akan memeriksa perahu kolek milik Pak Pa untuk penyelenggaraan. Warisan ni lagi ni mek, pakai perahu kolek. Wajib sekali ni pakai dulu mula 50 tahun lah kita pakai. Boleh we harta kanut lagi pakai. Dia anak tu boleh we kanut dia pula. Pasal kayu cengar bawah kan. Mengikut kepercayaan nelayan di sini, perahu yang digunakan sebagai pengangkutan utama mencari rezeki perlu dijaga kesuciannya. Adalah dikhawatiri jika pantang larang dilanggar, dipercayai perkara buruk bakal terjadi. Minat dan cinta Pak Nan yang mendalam terhadap bot dan perahu memberi ruang untuknya membina model bot mini. Malah, ia juga menjadi salah satu punca pendapatan sampingan Pak Nan. Berdasar tempahan, setiap perincian pada bentuk bot mini diteliti satu persatu bagi menghasilkan model yang sempurna dan berkualiti. Ketika rakaman ini dilakukan, Faiza didatangi oleh pelancong dari luar negara yang berkunjung untuk melihat keindahan seni perahu kolek. My wife has found this place because they have beautiful boats, beautiful painting, and we were going to the airport and we just want to see here to watch this beautiful artwork. I'm also a graphic designer, so I love graphic design, and this is handmade and. Yeah, those colors, I don't know them and it's very special. Masyarakat Melayu kaya dengan adat resam dan pantang larang. Berdasar kepercayaan turun-temurun, perahu kolek dikatakan mempunyai penjaganya. Ketika berlayar, tingkah laku dan bahasa perlu dijaga. Semua buk ni, dia ada ayat belakang, letak. Ada tuan. Paling kita naik atas kepala dia tu dah. Tak boleh jejak atas kepala. Dia ada tuan hok. Bila letak mak ni kayu, nah, dia mari selalu duduk. Satu perempuan. Dia mari duduk sini. Tapi kita tak nampak. Bila kita buat tak elok, dia lah jadi beragiannya. Tu orang jadi sasar. Balik tak khabar. Itulah. Anggaran kos untuk menyelenggara sebuah perahu kolek mencapai sehingga RM1,000. Namun para nelayan sanggup berbelanja untuk mencantikkannya. Mereka percaya ia bakal membawa keberkatan dalam mencari rezeki. Bukan sekadar pengangkutan harian, perahu kolek ditatang penuh. Walaupun penyambung generasi pembuat perahu kolek semakin pudar, seni warisan kolek tidak mati di telan zaman. Ia kekal membawa rezeki meredah lautan.